Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Al-Zikri bin Abdul Wahab. Hari ini saya ingin menerangkan tentang first aid kit ataupun dikenalkan sebagai peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ialah peti yang lengkap mengandungi ubat-ubatan serta peralatan perubatan yang asas yang boleh dibeli di farmasi. Peti ini juga perlu disimpan di tempat yang selamat dan kering, dan juga berjauhan dengan kanak-kanak. Setiap ubat yang ada perlu dilabel dengan jelas dan jenis. Kegunaan dan kandungannya perlu diperiksa setiap 6 bulan sekali. Setiap rumah perlu ada peti pertolongan cemas. Begitu juga premis-premis yang lain seperti hotel, sekolah dan juga kawasan rekreasi. Ia juga patut disediakan di dalam kenderaan, terutamanya sekali pengangkutan awam seperti teksi, bas, kapal terbang dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah definisi. Ialah satu peti atau kotak yang mengandungi peralatan pertolongan dan bekalan perubatan bagi memberi bantuan awal. Okey, selain itu terdapat dua kepentingan rawatan pertolongan cemas. Yang pertama ialah mengurangkan pendarahan supaya tidak ada kecederaan yang teruk. Yang seterusnya adalah mengelakkan komplikasi seperti pingsan, jangkitan kuman, gangguan pernafasan dan juga kematian. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang barang-barang yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas dan juga kegunaan barang tersebut. Yang pertama adalah plaster. Plaster ini merupakan barang asas yang semua first aid kit perlu ada. Ia juga boleh digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang tidak mengalami pendarahan teruk seperti luka yang 2 cm yang selalunya luka ini adalah disebabkan oleh luka terkena pisau, terkena duri ataupun sebab melecet. Okey, yang kedua adalah bandage. Bandage terdapat dua bandage, iaitu bandage biasa dan juga bandage triangular bandage ataupun dikenal sebagai kain anduh lah. Saya ingin menerangkan tentang bandage biasa terlebih dahulu. Okey, terdapat dua jenis penggunaan untuk bandage biasa, iaitu yang pertama adalah membalut luka. Yang kedua adalah membalut kawasan yang bengkak. Okey, saya akan menerangkan tentang membalut luka dahulu. Okey, jika seseorang itu luka yang melebihi 2 cm, dia perlu menutup kawasan tersebut terlebih dahululah. Tetapi sebelum itu, membersihkan kawasan luka itu menggunakan antiseptik dan juga tutupkan luka itu dengan gauze, iaitu kain kasar perubatan lah. Kemudian balut dengan bandage untuk memberikan sedikit tekanan pada bahagian yang luka agar pendarahan di kawasan tersebut berhenti. Okey, yang seterusnya adalah membalut kawasan yang bengkak lah. Okey, jika seseorang itu yang jatuh ataupun menghasilkan bengkak di kawasan tersebut, beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk mengelakkan bengkak itu semakin membesar dan juga teruk. Salah satu adalah dengan memberikan tekanan compression pada bahagian yang bengkak. Ini akan mengelakkan pendarahan yang lebih besar, lebih banyak di bawah kulit yang menyebabkan bengkak tidak terlalu besar. Oleh itu, gunakan bandage ini untuk membalut kawasan yang bengkak itu. Ikatkan secara pendarahan secara sederhana, ketat untuk mengelakkan perjalanan darah terganggu. Cadangan bandage ada dua, iaitu crepe bandage dan juga self-adhesive bandage, iaitu bandage jenis ini boleh melekat dengan sendirinya. Okey,
Okey, yang seterusnya saya akan menerang tentang triangular bandage ataupun dikenali sebagai kain andul lah. Okey, terdapat 3 yang saya tahu adalah pertama digunakan sebagai uh, topeng muka. Kedua adalah membalut luka ataupun lebam. Yang ketiga adalah ketika tangan patah ataupun patah tulang selangka. Okey, saya akan menerangkan tentang yang pertama adalah iaitu patah tulang di tangan. Okey, jika seseorang itu mengalami patah tulang dan merasakan tidak selesa, sakit untuk membiarkan tangannya tergantung begitu saja. Ia tidak boleh kerana ia akan membuatkan tulang itu bergeser antara satu sama dan menyebabkan sakit di bahagian tersebut. Okey, jadi cara untuk menstabilkan kawasan yang patah itu adalah dengan menggunakan kain anduh yang diikatkan pada leher dan gantung tangan pesakit di dalam kain anduh itu tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang topeng. Digunakan sebagai topeng. Okey, dalam jerebu sebagai contoh, pada ketika anda tidak ada mask, anda boleh menggunakan kain ini untuk menutup bahagian mulut dan hidung. Tapi pertamanya adalah anda perlu basahkan sedikit di kawasan mulut supaya partikel kecil boleh ditapis sebelum disedut masuk ke dalam paru-paru. Okey, alatan seterusnya adalah gauze, iaitu kain kasar perubatan. Okey, kain kasar perubatan ataupun dikenali sebagai gauze ini selalunya digunakan untuk menutup luka yang besar. Ia juga boleh digunakan untuk membersihkan luka yang kotor. Gauze ini terdiri daripada jejari benang dan ia tidak tercabut bila ditarik daripada luka. Terkadang ada yang menggunakan cotton, iaitu kapas untuk menutup luka. Tapi keadaan ini akan menyebabkan serpihan kapas akan melekat pada luka apabila dibuka. Oleh itu, gauze adalah berbanding dengan cotton ketika menutup luka. Okey, yang alatan seterusnya adalah saya ingin menerangkan tentang kapas. Kapas pula selalunya digunakan untuk membersihkan luka. Jika luka tersebut tidak terlalu kotor, maksudnya tidak mempunyai benda asing seperti tanah, kaca, batu dan sebagainya. Luka tersebut boleh dibasuh dengan air biasa dan cotton digunakan untuk membersihkan kawasan tersebut. Jika luka itu kotor, gunakan air bersih untuk membersihkan kotoran terlebih dahulu. Kemudian sapu dengan larutan antiseptik iaitu iodine. Menggunakan cotton untuk membunuh kuman di bahagian tersebut. Yang seterusnya saya menerangkan tentang Providon iodine. Ia merupakan larutan yang berwarna kuning. Larutan ini menggunakan unsur iodine yang berfungsi untuk membunuh kuman antiseptik di kawasan luka. Jika kawasan luka itu besar dan kotor, gunakan larutan ini untuk membersihkan kawasan tersebut. Tetapi setahu saya iodine ini tidak dikeluarkan sudah sekarang sebab ia menyebabkan tinggalkan kesan parut. Yang setahu saya lah doktor cakap macam tu. So sekarang ni tidak menggunakan sangat iodine, dia menggunakan alatan lain. Saya tak seberapa pastilah. Okey. Seterusnya adalah krim pemanas. Krim pemanas ini selalunya digunakan untuk merawat sakit otot dan juga kekejangan otot. Seseorang yang sakit otot tidak mempunyai luka pada bahagian tersebut, maka anda boleh menggunakan krim ini untuk mengurangkan sakit di bahagian kawasan tersebut. Seterusnya adalah alatan iaitu gunting. Gunting perlu untuk memotong gauze, bandage dan sebagainya. Oleh itu, jangan lupa meletakkan ia di dalam kotak first aid. Kalau tak, susah lah nak guna untuk bandage dengan kapas macam tu lah.
Okay, yang terakhir adalah alatan yang terakhir adalah micropore. Micropore ini adalah jenis selotip yang digunakan sebagai melekatkan beberapa perkara seperti melekatkan gauze pada kulit, melekatkan bandage supaya ia tercabut, supaya ia tidak tercabut daripada apa-apa benda. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan ubat-ubatan yang terdapat di dalam first aid kit. Okey. Yang pertama adalah paracetamol. Iaitu paracetamol ini ialah merupakan ubat yang wajib perlu ada di dalam kotak first aid sebab ia memberikan rawatan awal terutamanya bagi mereka yang baru sahaja demam. Bahkan ia juga boleh digunakan sebagai ubat tahan sakit. Terdapat 3 paracetamol iaitu Panadol Extend bagi untuk mengelakkan sakit-sakit badan. Kedua, Panadol Soluble boleh dilautkan di dalam air dan digunakan untuk demam. Yang ketiga adalah Paracap untuk demam. Okey, seterusnya adalah ubat mefenamic acid iaitu Ponstan. Ponstan ini merupakan salah satu jenis ubat tahan sakit. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan sakit otot, sakit-sakit otot, sakit disebabkan luka ataupun sebagainya. Pastikan ketika menggunakan ini anda tidak mempunyai alahan terdapat ubat-ubat tersebut. Okey, yang seterusnya adalah ubat gastrik. Ubat gastrik penting juga kerana terdapat ramai individu masyarakat yang mempunyai gastrik. Okey, ubat gastrik yang boleh digunakan adalah sejenis antacid, iaitu fungsi untuk menetralkan asid di dalam perut. Anda boleh cuba simpan tablet Galusil yang mengandungi magnesium trisilicate di dalamnya. Anda juga boleh menggunakan Gaviscon dalam paket yang kecil. Gunakan ia bila perlu sahaja. So takut sebab Gaviscon ni dia mahal lah. So bagi yang perlu sahaja, so bolehlah menggunakan. Okey, seterusnya adalah Loratadina. Loratadina ini digunakan untuk mereka yang menghadapi selesema dan juga alahan. Yang kelima adalah Mesolon, iaitu yang kalau dicakap oleh dalam bahasa doktor adalah metoclopramide, iaitu ubat metoclopramide boleh digunakan sebagai ubat tahan muntah jika ada yang mengalami keracunan makanan dan juga muntah-muntah. Makan ubat ini sesuai digunakan. Benda ini bagi mengurangkan rasa nak muntah tu lah. Bolehlah menggunakan Mesolon. Okey, yang keenam adalah Lomotil, iaitu diphenolate dan atropine. Okey, Lomotil pula adalah ubat yang digunakan untuk mengurangkan rasa ciberit sebab ramai individu yang kurang makan pelawas. So bolehlah dia menggunakan ini bagi mereka mengurangkan rasa sakit cerit-berit tu. So ini membantulah. Saya ingin menerangkan tentang DRABC code. Okey, iaitu CPR lah, untuk melakukan CPR. Okey, DRABC bermaksud kepada D adalah danger, iaitu bahaya. R adalah respond, tindak balas. A adalah airway, saluran pernafasan. B adalah breathing, pernafasan. Dan yang akhir sekali adalah calculation, iaitu peredaran darah. Okey, yang pertama adalah danger.
Okey, dalam situasi yang berlaku bergantung pada tempat kejadian. Sila alihkan benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada pesakit tersebut. So cuba minta bantuan kalau perlulah untuk mengawalkan keadaan. Okey, seterusnya R adalah respon, tindak balas pesakit. Okey, kita perlu melakukan tindak balas pesakit dengan mengejutkan pesakit dengan menggunakan tangan seperti ini, tepuk di bahu dan menanyakan adakah dia okey atau tidak. Lepas tu letakkan pesakit baring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, sila hubungi 999 untuk lebih lanjut lah. Okey, seterusnya adalah A, airway. Teknik ini dilakukan secara pernafasan untuk bagi mereka yang boleh untuk menolong mereka bernafas lah, dengan menggunakan satu tangan di atas dahi dan satu lagi menggunakan 2 jari di bawah dagu dan tolak perlahan-lahan. Kita tak nak bagi dia paksa untuk buat secara paksa. So ini akan membantu dia orang untuk bernafas. So macam kita bagi ruang lah. Okay, seterusnya adalah B, breathing. Dekatkan pipi anda dengan hidung mulut mangsa ke arah dada pesakit. Lihatkan dan rasakan pernafasan mangsa selama 5 ataupun 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan berikan 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Okey, seterusnya adalah calculation, peredaran darah. Jika tiada tanda pernafasan normal ataupun batuk sebarang dan juga sebarang pergerakan pada mangsa, mulakan tekanan di dada. Letakkan tangan anda di dada ataupun tulang sternum, ulu hati mangsa. Tekan dalam antara 1.2 inci ataupun kira-kira 5 cm lah, sebanyak 15 kali pada kadar 80,100 sekali seminit dengan kiraan dan 1 dan 2 dan 3 sehingga 15. Teruskan dengan hembusan sebanyak 15 kali sehingga bantuan perubatan tiba. Okey, kesimpulan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Okey, setiap individu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai peti pertolongan cemas supaya dapat memberikan bantuan sekiranya berlakunya kemalangan ataupun kecemasan di mana-mana sahaja. Kerana ini dapat mengurangkan kesakitan dan ditanggung oleh mangsa. Dan peti pertolongan cemas perlulah disediakan di tempat yang sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sudi mendengar. Sekian, terima kasih.